Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada bulan Ramadan al-Mubarak yang kita doakan agar terus kita diberikan barakah pada bulan ini. Dan pada hari ini kita berada pada halaman 473 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Fas. Duduk merah Merah Ustaz ni. Mana membara Semangat Ustaz. 10 Ramadan. 10 Ramadan sudah pun kita lewati hari yang ke-10 dan kita nak masuk pada pusingan kedua Ustaz. Betul Ustaz Fas. Ya, macam mana Ustaz? Pusingan kedua ready? Ya. Sepatutnya dan saya doakan kita semua, doakan moga-moga kita terus dipermudahkan Allah, dikurniakan kesihatan. Ya. Dan Fadil Ustaz Fas ya. Tak sempat lagi nak balik berbuka puasa di kampung. Jadi cik insya-Allah lah, mudah-mudahan nanti boleh baliklah. Boleh balik. Saya berbuka tak sempat, sahur sempat. Oh, masya-Allah. Sahur sempat dalam perjalanan ke Kepala Batas semalam di MRSM. Ulul Albab yang kita nak baca hari ini salah satu daripada 16 ayat Ulul Albab dalam Al-Quran Ustaz. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 473. Bermula daripada ayat yang ke-50, kita melihat permohonan doa orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah sia-sia. Pada ayat 51 hingga 56, perlindungan dan pertolongan bagi para rasul daripada musuh-musuhnya di dunia dan menuju kepada hari akhirat. Kita ikuti pada ayat 57 hingga 58, alam semesta adalah bukti kewujudan dan kekuasaan Allah dan tidaklah sama orang baik dengan orang yang tidak baik, yang kita akan sama-sama lihat pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 50 hingga 55. Dijemput tuan-tuan untuk share di Facebook, di YouTube masing-masing. Beritahu pada kawan-kawan yang mungkin tertinggal ataupun dah lama teralpa sebenarnya dengan My Quran Time. Dah tinggal sekitar 5-6 juzuk sahaja lagi. Dan harapnya kita adalah sebahagian daripada rekod, bukan rekod dunia Ustaz, rekod di akhirat nanti. Sebahagian daripada yang menyaksikan bahawa saya betul-betul amat menghargai peluang yang Allah berikan bersama Al-Quran. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, ayah bonda, muslimin dan muslimat. Moga-moga 10 Ramadan ini terus kita bersemangat dan Allah SWT kurniakan kesihatan untuk kita terus bersama mendirikan Ramadan kali ini dengan terbaik insya-Allah taala. Ustaz Faz ya? Semalam Ustaz Faz ke utara. Utara. Jadi alhamdulillah saya pun beberapa hari sebelum ni pergi terbang sekejap ke Kuching Sarawak. Jadi sahabat kita di Kuching subhanallah begitu bersemangat dengan My Quran Time. Rasa syukur dan ada yang bertanya, "Ustaz, nanti kalau dah habis gimana?" Kata mana ada rancangan baru kata Quran. Saya kata insya-Allah sama-sama doakan, tapi yang pentingnya ialah sepanjang 2 tahun ini kita telah diisi kehidupan kita dihiasi dengan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa sangat-sangat bersyukur
dan kita rasa sangat-sangat bertuahlah. Betul. Kerana dapat bersama dengan Al-Quran Safas. Dan doa-doakan moga-moga kita terus dapat dipermudahkan bersama Quran. Ya, dan kita dalam perancangan Ustaz ya, sebenarnya ada banner My Quran Time. Kita cadang untuk cetak ataupun siapa yang ada design untuk cetak sendiri. Betul. Kita nak gantung di warung, di masjid, di balai, di mana sahaja. Di bazar Ramadan. Di bazar Ramadan. Pasal kita tinggal 5 juzuk akhir ini. Betul. Ada yang tak tahu, ada, kita betul. nak maklumkan Ustaz. Betul, ya. Ustaz. Sebagaimana pelajaran daripada ayat 50 yang kita nak baca pada hari ini. Baik, silakan Ustaz. insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ibu yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita mulakan pertemuan hari ini halaman yang ke-473. Kita baca sama-sama ayat yang ke-50 sehingga ayat yang ke-55. Kita cuba dengan bacaan murattal kurdi ataupun nahwan insya-Allah. Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 50 hingga 55. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, memimpin bacaan bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Dalam ayat yang ke-50 ini, qalu, penjaga-penjaga neraka Jahannam ya, yang kita lihat sebelum ini bagaimana apabila sampai ke neraka Ustaz ya, dalam halaman sebelum ini, orang-orang yang masuk ke neraka itu minta tolonglah bagi excuse sikit satu hari. Allah, satu hari ya. Jadi qalu, penjaga neraka itu berkata, awalam takutatikum rusulukum bil bayyinat, tak ada ke
datang rasul-rasul yang membawa bukti-bukti yang nyata. Ditanyakan lagi tak bagi pun. Betul. Dia bagi pressure lagi ustaz ya. Orang kata tolonglah buka pintu penjara ni. Tak ada ke orang ingatkan ustaz ke dulu mengajar kamu kan. Saya nak keluar bukannya nak kena ceramah. Okey. Tetapi itulah ceramah yang diberikan oleh malaikat Al-Malik yang menjaga kepada neraka. Qalu bala, mereka ahli neraka itu ataupun mereka yang diazab itu menyatakan memang ada, betul memang ada. Kata penjaga malaikat penjaga neraka itu, fad'u, ya, maka berdoalah kamu, doalah agar dapat keluar, dapat walaupun satu hari. Wama du'aul kafirina illa fi dhalal, ya, iaitu doa mereka itu semuanya adalah sia-sia, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibn Ashur. Ayat ini dibawakan agar nak beri pelajaran kepada kita bahawa kalau orang yang kufur, tidak mahu membaca al-Quran, tidak mahu mengikut mesej dalam al-Quran bila didatangi rasul pada zaman dahulu ataupun zaman sekarang ada orang ajak ustaznya, pada waktu di akhirat nanti apakah kesannya dulu kamu abaikan orang yang ajak, sekarang ni kau pergilah ajak Allah. Ataupun doalah. Lepas tu pasal kau dulu abaikan, sekarang doa kau diabaikan. Allah. Talal itu maksudnya adalah disia-siakan segala doa yang mereka nak keluar walaupun satu hari ataupun diringankan azab tersebut. Pelajaran ini penting untuk kita ustaz ya. Maksudnya bila ada orang ajak kita ke arah kebaikan, jangan cakap pula tak apa saya dah baik. Kan, ataupun saya ada perkara yang lebih baik. Ya, itu adalah tanda bahawa kita ini sombong yang perlu kita jaga-jaga. Kalau katakan kita tak dapat, kita kata ya minta maaf. Betul. Ya, jangan kita kata bahawa kebaikan yang ada itu tidak betul ataupun kita lecehkan sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam. Ayat yang ke-51, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia pada hari tampilnya para saksi, iaitu pada hari kiamat Ustaz. Ya, ini adalah janji daripada Allah Subhanahu taala kepada siapa? Rasul-rasul kami dan juga orang beriman. Menarik ada perkataan walladzina amanu. Itu maksudnya bukan sekadar untuk rasul sahaja, tapi kita lah Ustaz. Harapnya dengan kita yang cuba membina iman tuan-tuan yang berada di rumah, ya, kita selalu dengan iman kita berpuasa. Betul. Ya, dengan iman kita buka al-Quran pada setiap hari ini. Pasal kalau tak ada iman Ustaz, buat apa kita puasa? Betul. Makan jelah kan. Kalau tak ada iman, ya, seseorang itu takkan buka al-Quran pasal merasakan bahawa Quran ini apa ni bahasa Arab kan. Saya faham bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Tetapi kerana ada iman, maka Allah kata apa? Lanansuru, iaitu Allah pasti akan memberi pertolongan. Konteks pertolongan ini ialah menghadapi kepada musuh-musuh mereka yang tidak mahu bergabung dalam kebaikan, dan pertolongan itu bukan sekadar di akhirat. Ada orang kata Allah itu nak tunggu akhirat masuk syurga tu lambat sangat. Betul. Tak. Allah cakap fil hayati dunya, di atas dunia ini lagi sudah kita dapat kemanisan. Salah satu ustaz kalau katakan pada bulan Ramadan ni, kemanisan ni ketika berbuka. Oh subhanallah. Kan itu saat yang dinanti-nantikan. Dia tak boleh lambat walaupun 2 minit. Ya, tak boleh lambat 2 minit. Lagi jangan awal pula. Jangan awal 2 minit. Baik. Pada ayat 52 Allah menyatakan tentang yaumala yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum, iaitu pada hari tersebut, ya, tidak bermanfaat segala excuse, segala permintaan maaf daripada orang yang zalim itu tidak diterima. Walahumul la'natu walahum su'uddar, iaitu bagi mereka laknat satu dan juga tempat yang buruk. Tempat buruk satu, tapi kena laknat. Laknat ni Ustaz ya, kena kutuk, kena tekan. Betul. Ya, ini adalah salah satu daripada kesan kepada orang yang zalim. Zalim ini dalam konteks kita bincang surah Ghafir ini ialah yang tidak mahu mohon keampunan dan tidak mahu bertaubat. Dan macam mana kita nak mohon keampunan dan bertaubat ini? Salah satunya bila kita baca Quran, ya, ia menimbulkan saya ada sesuatu yang kurang, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada sesuatu dosa yang saya kena baiki, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan menyebabkan kita terjauh daripada laknat dan jauh daripada su'uddar, daripada tempat yang buruk Ustaz ya. Dia kalau dekat dunia ini ada orang kata saya jemputlah datang ke tempat saya kan. Bila sampai je dia bagi rumah lebih buruk daripada rumah kita. Allah kan, dia punya pipe terbuka karat keluar. Allah. Ya, rasanya apa perasaan tuan-tuan yang berada dekat rumah kalau ada orang kata jomlah datang hari raya nanti, tapi dia diberikan rumah, kalau
tak sama dengan kita, okey ustaz ya, tetapi bila sampai ke sana dia punya papan dia punya lantai terjatuh. Betul. Ya, dia punya bumbungnya nak roboh. Pada waktu itu kita pun rasa makan satu tak boleh cakap pasal makan sangat ustaz ya, tapi masa raya tu sekejap je kita balik lah. Betul. Sekejap je balik. Tetapi kalau katakan tempat yang indah itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita ingin duduk lama, dan Allah beritahu su'uddar itu kerana apa? Kerana jangan sampai kita melakukan kezaliman sehingga kan dahlah dekat sini rumah tak berapa okey ustaz. Betul. Ya, kita khuatir sana Allah. nanti rumahnya su'uddar, rumah yang seburuk-buruknya. Dan tak nak pula ada yang kata saya rumah kat sini cantik. Betul. Rupanya rumah cantik itu hanya di sini, bila sampai di sana tak dapat lagi kerana tidak memperjuangkan mesej kebaikan yang ada di dalam Al-Quran ini sendiri sebagai bayinat. Itu sebabnya bercakap tentang Allah menolong ini, Allah bawakan satu contoh, iaitu sebagaimana Allah bantu Nabi Musa alaihi salam pada ayat 53. Kita baca sekali lagi dipimpin Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat ini Ustaz Fazil ada yang dah bersama dengan kumpulan tadarus masing-masing lah. Ya, betul. Ada yang dah sampai Zuk 10, ada dah Zuk 12, ada yang Zuk 15, ada yang dah Zuk 20 lebih dah pun ada. Oh, masya-Allah. Laju Jadi kata kami 2 kali khatam sebulan ini. Tahniah. Masya-Allah, tahniah. Dan pastikan hati-hati kita baca itu supaya bacaan kita baik, bacaan kita selamat daripada kesalahan. Dan kalau boleh isikan juga dengan tadabbur inilah pemahaman insya-Allah. Baik, kita ulang sekali lagi bacaan kita ayat yang ke-53. Kita nak baca sama-sama. Jom kita tarik sama-sama. Jangan tarik diri tarik suara, baca sama-sama insya-Allah. Ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Ya, ini ayat 53 Ustaz ya. Dalam ayat 53 ini sebagai satu contoh bagaimana Allah membantu kepada rasulnya. Ya. Nah, ini surah ini turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi Musa ini sebelum ini sebagai rasul. Walaupun ada cabaran dengan Firaun, tetapi Nabi Musa ini diberikan apa? Petunjuk, ya, diberikan pada Nabi Musa petunjuk. Wa aurathna bani Israil al-kitab, ya, diberikan, kami telah mewariskan pada Bani Israel itu Alkitab. Satu kitab. Kalau kita Al-Quran, mereka ada Taurat. Jadi apa pelajarannya? Pelajaran daripada ayat 53 ini, Nabi Musa dapat hidayah, ya, dapat hidayah dan juga dapat kitab. Ya, dapat kitab ini yang juga dibaca oleh kaumnya, iaitu Bani Israel. Disambung pada ayat 54 itu menarik, hudaw wa dhikra liulil albab. Ya, apakah peranan kitab itu sendiri? Iaitu sebagai petunjuk dan juga sebagai peringatan kepada orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Kita dah jumpa beberapa kali dalam Al-Quran sebelum ini istilahnya ulul albab. Ulul albab siapa? Kalau kita makan lagi ustaz ni bawa contoh, tapi jangan makan sekarang. Ya. Kalau kita makan kuaci, kita tak makan kulit dia. Betul. Kita makan isi dia. Itu namanya lub. Lub misalnya. Kalau luarnya itu bukan lub, ya. Jadi bila seseorang itu diberikan sesuatu, diberikan ayat Al-Quran, bila dia faham dapat isinya, itu namanya ulul albab. Albab ini adalah jamak ustaz ya, daripada perkataan lub, membawa kepada albab. Jadi orang yang dapat isi itu namanya ulul albab, yang dapat kulit itu namanya Ahmad Albab. Bukan. Ya, jadi ini perkara bagi tuan-tuan yang mungkin ada berkenalan dengan sekolah, cikgu-cikgu yang mengajar di MRS yang Ulul Albab semalam saya bersama ustaz ya. Jadi ini adalah salah satu ayat yang perlu kita faham, masya-Allah, dan kena apply, kena laksanakan di sekolah, ya. Apakah yang kita ambil kemahiran daripada ayat 54, bahawa peristiwa Nabi Musa ini adalah sebagai satu
hidayah dan juga satu peringatan. Bagi setengah orang kata mengapa pula tiba-tiba Nabi Musa muncul kat sini, ya, itu namanya Ahmad Albab, ya. Tapi kalau ulul albab dia tengok, oh okey, Allah kata Allah akan tolong rasul-rasul dan orang beriman, maka di sini Nabi Musa itu adalah rasul dan Bani Israel ini adalah orang beriman. Tapi kalau siapa yang zalim, siapa zalim, iaitu Firaun, tidak ada ma'ziratuhum, ya, dia beri, walaupun Firaun kata dia nak beriman, tetapi kerana dia sudah zalim dan berada di nyawa di hukumnya, maka dia tidak diberikan, malah dilaknat. Sampai sekarang ustaz, ya, orang memang laknat kalau siapa yang buat jahat saja, engkau ni sama ada Firaun ataupun Maha Firaun. Sampai tahap gitu salih, ya. Jadi dalam ayat yang ke-54 ini adalah kemahiran untuk mendapat hidayah, ya, pencerahan dan juga mendapat pelajaran. Kadang-kadang kita dapat idea ustaz, ya, hidayah, tetapi kita tak dapat pelajaran daripada sesuatu perkara. Adik-adik yang belajar, contohnya belajar sains, tetapi dia tak dapat nak kaitkan dengan sirah Rasul. Tapi ada orang yang belajar sirah Rasul, dia kaitkan dengan bahasa Melayu. Dia belajar sejarah, dia boleh kaitkan dengan Al-Quran dan juga bahasa Melayu, contohnya. Itu namanya ulul albab, ya. Jadi seorang yang sentiasa mengambil pelajaran. Nah, apakah nasihat Allah kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita akan baca ataupun fahami ayat 55. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan pada hari ini adalah sawiya, iaitu sama, lurus ataupun betul. 83 kali disebut di dalam Al-Quran, dan kita akan bertemu dengan istilah ini pada ayat 58 bila Allah menyatakan wama yastawil a'ma. Adakah sama ataupun tidaklah sama orang yang buta dan orang yang celik, orang yang melihat. Soalan untuk tuan-tuan yang berada di Facebook, mengapa Allah mulakan dahulu dengan buta berbanding dengan celik ataupun basir? Sila jawab di ruang Facebook, tapi jawapannya nanti kita lihat selepas kita rehat. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Dapatkan original lagu tu Ustaz Faz nasyid tu masa saya kecil-kecil dulu Ustaz Faz. Betul. Masa nak sahur dengar kat radio. Kumpulan El Suraya kalau tak salah. El Suraya. Menggamiklah sedikit Ustaz Faz di 10 Ramadan ini. Ibu-ibu ayah pernah dengar tak? Rasa pernah juga dengar tu kan. Tapi kita nak sebut kat sini bahawa inilah satu bulan yang sangat mulia. Dah 10 hari kita tinggalkan, kita akan bertemu 20 hari lagi. Bagaimana persediaan kita dan juga semangat kita mohon pada Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan semangat, kekuatan, kemudahan dan pastinya kesihatan. Kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendirikan sebenar-benar Ramadan pada kali ini. Amin ya rabbal alamin. Safas ya, betul. Mudah-mudahan. Saya Safas baru ni 2-3 hari lepas ada seorang makcik telefon. Okay. Makcik ni dia makcik ni di Sungai Petani. Dia ada buat ikan bakar restoran. Dia telefon, dia kata menangis Safas. Dia kata sepanjang 2 tahun ini bersama dengan My Quran Time, saya dah dapat hafal As-Sajadah. Saya dah dapat hafal Al-Mulk, saya dah dapat hafal Yasin. Pukul 12 saya tutup pintu, minta maaf, minta ampun, siapa nak mari pukul 12 saya Quran Time. Tutup kedai? Tutup. Saya ada appointment doktor kalau pukul 11.30, kalau pukul saya minta maaf, saya akan pergi lepas itu. Doktor, pukul 12 saya ada My Quran Time. Dengan suami dia, pak cik dengan mak cik ni.
Jadi subhanallah, itu antara kegembiraan Ustaz Fas. Dia cerita tu dalam sebab menangis sebab dia nak menceritakan gembiranya dapat bersama dengan Quran time ni. Al-Quran, subhanallah Ustaz Fas. Ya, gembira Ustaz ya bila kita tahu bahawa kita bertemu atas dasar Quran, walaupun ramai di kalangan tuan-tuan kita tak dapat bertemu secara offline, tapi dengan Quran ini harapnya ia menjadi sebagai satu asbab lah Ustaz ya, kita diizinkan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat jumpa Safas seramai sahabat-sahabat kita yang bersama juga di ruangan Facebook sekarang ni, subhanallah. Baik. Jadi insya-Allah kita nak berkongsi sedikit terus ulang kaji kita dalam bahagian tajwid. Mari kita ikuti apakah paparan yang telah kita sediakan, insya-Allah. Baik, kita nak lihat hari ini untuk kita menjelaskan sebutan huruf-huruf dan juga kalimah-kalimah yang terdapat dalam ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sadaqallahul azim. Baik, kita nak jelaskan sebutan-sebutan dia. Antaranya kalimah yang ataupun huruf-huruf yang dekat-dekat, iaitu lanansuru rusu. Tu kalau kita tak hati-hati tu ra tu boleh jadi boleh baca sekali ataupun terlebih. Lanansuru rusu. Jadi terlajak kan sebab dia dekat-dekat, so kena hati-hati. Biasanya bila ada dua huruf yang dekat ni kan, sebelah-sebelah dekat huruf yang sama, biasanya kita kuatkan salah satu, sama ada kita kuatkan sedikit ataupun kita jelaskan huruf yang pertama ataupun kita jelaskan huruf yang kedua. Contoh, inna lanansuru rusul, kan huruf yang kedua kita tekan sikit, jelaskan sikit suara kita kan. Baik, satu. Kemudian kita nak jelaskan juga, iaitulah pada kalimah wallazina zal. Wallazi, zal hujung lidah keluar sedikit, kena pergi kacip atas. Wallazina, dua. Kemudian yang ketiga, kita nak perhatikan kalimah al-hayati, huruf ha pedas, kan? Jelaskan fil hayati, jangan tertukar dengan filha, ha pedas di tengah halqum, fil hayati. Dan yang keempat kalimah ad-dunya, itulah izhar mutlaq, nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah, fil hayatid dunya. Dia tak dengung kat situ. Sebab apa? Sebab dia izhar, kita jelaskan bacaan, bertemu nun dengan ya dalam satu kalimah. Moga-moga dapat sedikit sebanyak kita ulang kaji dan selamat untuk mencuba dalam bacaan kita, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tar ya, bacaan sebentar tadi ya, ru tadi ya. Ru itu jelas dan kita menunaikan hak bagi setiap ayat yang ada, dan lebih daripada itu ialah selain daripada kita baca Ustaz ya, itu adalah satu amalan yang amat mulia ya. Kita harapkan ianya mengangkat martabat kita di depan Allah. Ditambah dengan kefahaman kita untuk kita beramal Ustaz ya, dengan Al-Quran. Baik, kita sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-55 ya, sambungan daripada ayat 54. Bagaimanakah untuk kita menjadi ulul albab Ustaz ya? Ulul albab itu adalah orang yang boleh mengambil hidayah dan mengambil pelajaran daripada kisah Nabi Musa. Dan antara nasihat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat pertolongan, kerana bila cakap tentang pertolongan ni Ustaz, dia makan masa. Kena bersabar. Kena bersabar. Yang pertama fasbir, bersabar itu bukan maksudnya tak buat apa-apa. Kena buat sesuatu sampai dapat ya, dengan izin Allah SWT. Macam kita lah Ustaz ya. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita baca satu halaman demi satu halaman ya, untuk kita terus bersabar. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar maksudnya ialah Allah akan beri pada masa yang telah Allah janjikan. Di atas dunia satu, Allah beri pertolongan seperti mana Nabi Musa diberikan kemenangan ke atas Firaun, tetapi lebih daripada itu bila sampai di akhirat nanti, kemenangan demi kemenangan. Ketika mengisi jadual untuk menuju kemenangan itu, perlulah banyakkan beristighfar li dzambik, untuk dosa kamu. Dan ayat ini adalah untuk Nabi Muhammad yang membacanya. Bila kita tengok Nabi ada dosa ke? Betul. Ya. Tapi sebenarnya
bagi nabi sesuatu yang dia rasakan kurang, bagi kita mungkin kita rasa tak ada apa Ustaz. Allah. Ya, contohnya lah kalau kita tak bangun malam kan, ataupun bangun malam sembahyang 2 rakaat tu 2 minit. Bagi nabi 2 minit tu kira sebagai satu dosa ataupun satu kekurangan. Bila nabi menyampaikan dakwah, kalau katakan ada orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, tidak mendengar mesej daripada nabi, nabi merasakan itu sebagai satu dosa, sebagai satu kekurangan. Ini status level nabi lah Ustaz ya. Kalau level kita ni level saya lah Ustaz ya. Level Ustaz lain kan. Level saya ni kalau orang tak dapat apa san kau tak dapat kan. Dia jadi begitu. Jadi bagi nabi diminta untuk istighfar. Kalau nabi yang tak ada kesilapan pun istighfar 70 hingga 100 kali sehari sudah tentu bagi kita Ustaz ya. Bagi saya sendiri, kita kena banyak-banyakkan untuk istighfar. Satu, banyakkan bertasbih, banyakkan bertahmid kepada Tuhan bil asyi wal ibkar, iaitu pada waktu petang dan juga pada waktu pagi. Ini penting kerana istighfar, tasbih dan tahmid ini adalah untuk membina kekuatan kesabaran kita Ustaz. Ada orang kata macam mana saya nak sabar menghadapi pelbagai cabaran? Inilah jawapannya pada ayat 55. Bukannya apa? Bukannya dengan melaksanakan apa yang tertera pada ayat 56 yang kita nak baca sehingga ayat 58. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita sambung bacaan kita di halaman 473 ini, ayat yang ke-56, 57 dan 58, dan kita baca cuba dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون قليلا ما تتذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 56 hingga 58 Ustaz ya. Kita menyambung kepada apakah ciri mereka yang tidak boleh mendapat kemenangan Ustaz ya, tidak mendapat pertolongan daripada Allah, iaitu innalladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum ya, iaitu mereka yang selalu berdebat
pada ayat-ayat Allah ya yang tak setuju dengan apa mukjizat ataupun kebesaran-kebesaran Allah tanpa sultan, tanpa bukti yang nyata, tak ada ilmu ya. Mereka hanya berdebat saja dengan nabi, kata bahawa itu ini apa sebagainya, tetapi bukan daripada ilmu yang benar. Maka infi ya infi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi, iaitu dalam hati mereka itu ada kibar. Ini satu penyakit Ustaz ya. Dengan kibarlah yang menyebabkan seseorang itu akan berjidal, akan berdebat. Dia kata bahawa saya ada pengalaman itu ini, tetapi rupa-rupanya bukan daripada sultan, bukti yang nyata yang ada di dalam al-Quran ini sendiri. Maka apa yang perlu dibuat bila kita berjumpa dengan orang-orang macam ni Ustaz ya, kadang-kadang dia memang berdebat dekat YouTube lah, dekat Facebook dia itu ini, kita fasta'iz billah Allah ya, minta perlindungan kepada Allah, pasal khawatir nanti kita pula naik marah. Kita pula nak kita naik syekh, kita pula nak berdebat dengan dia. Jangan Allah berdebat dengan orang yang sombong, orang yang jahil, nanti kita nampak jahil. Kita pun pasal cakap dengan orang yang jahil. Tapi kalau cakap dengan orang yang ada ilmu, dia bukan berdebat. Kita bermunakasyah, kita berbincang, itu satu seruan daripada al-Quran. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu amat mendengar, adalah amat melihat. Mendengar siapakah yang betul dan melihat siapa yang betul, yang salah. Dan penting pada ayat 56 ini kerana ada kaitan dengan ayat 55 tadi Ustaz ya. Nabi diajar untuk beristighfar, bertasbih dan bertahmid. Ya, nabi ni tak ada dosa. Ya, tak ada dosa, tetapi nabi punya standard ini tinggi sehingga kan kalau ada kekurangan itu nabi istighfar. Istighfar bagi orang seperti nabi, orang yang dekat dengan Allah, dia bukan buat dosa besar Ustaz. Ya, dia buat kurang ya, sepatutnya dia mungkin cakap tertinggi sikit saja, ataupun dia mungkin kurang sikit menghargai orang ke, cara dia bercakap tak tengok orang ke, dia dah rasa alamak ini sebagai satu dosa, kekurangan dengan ayah ataupun mak ataupun dengan rakan-rakan saya. Jadi dia merendah diri Ustaz. Masya-Allah. Dan siapakah yang lebih mencabar untuk merendah diri? Orang yang biasa-biasa ataupun orang yang berada di khalayak ramai, public figure, influencer ataupun orang yang terkenal? Sudah tentunya jawapannya ialah orang yang terkenal Ustaz. Orang terkenal ni ya, kalau dia banyak follower ke apa ke, nak mengaku silap betapa susahnya ya. Dan ini Allah beritahu nabi adalah orang, kalau zaman sekarang Facebook nabi tu, kalau ada nabi ada Facebook tak tahulah berapa juta kan. Lagi susah nak mengaku kesilapan. Tapi kalau dalam ayat ini kita nampak nabilah orang yang diseru untuk istighfar. Dalam hadis memang 70 hingga 100. Subhanallah. Poinnya apa? Poinnya ialah makin kita makin terkenal, dikenali manusia, kibar akan masuk dalam hati kita. Insya-Allah. Yang kita doakan tuan-tuan ya, kita lah Ustaz ya, kita kena doa betul-betul jangan sampai lebih banyak lagi orang like apa sebagainya, kita rasa saya betul, apa pula salah pada saya kan, nak tegur-tegur saya pula. Perkara tersebut disampaikan dalam ayat 56 ini, pelajaran agar kita tidak mencontohi kepada mereka yang berjidal, yang berdebat tanpa ilmu dalam kehidupan. Baik. Dan bila bercakap tentang siapakah yang patut kibar, yang patut sombong, Allah membawakan hujah pada ayat 57. Kita baca sekali lagi bersama tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita melihat jelas bahawa siapa yang lebih besar. Ayat 57 kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sebelum baca ayat 57, nak pantun satulah. Oh, ada pantun Ustaz ya. Sebagai reda sekejap, sambil mencari ayat mana. Okey. 57. Okey. Makan kuih bongkol petang Ramadan. Kuih Sarawak ni. Kuih Sarawak ya. Sebelum berbuka mengaji Quran. Okey. Hari ini 10 Ramadan. Mari kita lipat gandakan amalan. Masya-Allah. Nanti jawab sama. Okey. Ibu ayah, jom kita baca ayat yang ke-57. Dua ayat yang akhir di bawah tu insya-Allah kita baca sama-sama insya-Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakinna aktharan nas walakinna aktharan
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. La khalqus samawati wal ard, maksudnya penciptaan langit dan bumi ini lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi nak ceritanya ialah engkau nak sombong, kau nak sombong, engkau tu manusia, nak jadikan kau tu mudah sangat berbanding dengan nak jadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak cakap bahawa Allah ni lebih besar daripada manusia. Betul. Allah cakap nak jadikan manusia, jadikan itu sebagai satu peringatan kepada kita, ya, bahawa sebenarnya kita ni tak ada apa-apa kot, ya, tidak ada apa-apa berbanding dengan Allah yang mencipta langit dan bumi. Ini hujah. Yang ini hujah yang berasaskan pada sultan. Maka di hujung itu Allah cakap walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ramai manusia yang tak mencuba untuk memahami perkara ini. Yang ada PhD ustaz ya, yang ada master, ada degree, ada ijazah dalam dunia ni ramai. Subhanallah. Tapi kita tahu bahawa Allah cakap ramai manusia ni tak tahu. Buktinya apa? 3.5 bilion masih lagi tak tahu bahawa Allah itu lebih besar. Bukan Allah lebih besar daripada manusia. Allah menjadikan langit bumi ini lebih besar daripada ciptakan manusia yang ada degree PhD ini. Ya. Jadi bila ramai manusia tak tahu Ustaz, ia memberi kesan kepada Nabi, memberi kesan kepada kita lah sebagai umat Nabi Muhammad. Kita kena buat sesuatu lah Ustaz. Kita kena sampaikan lagi mesej Quran ini, tuan-tuan yang boleh berbahasa Inggeris, berbahasa Arab, bahasa Tagalog, bahasa Siam dan sebagainya. Kita kena sampaikan. Kerana inilah yang membina keresahan dalam diri Nabi bahawa ramai tak tahu Ustaz. Bila Allah cakap ramai tak tahu, dia bukan cakap ni ramai tak tahu ni itulah sebabnya, bukan begitu. Tetapi itu membawa kepada kesungguhan kita untuk menyampaikan mesej sebagaimana Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Allah menyatakan di hujung ini wama yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang buta dan yang melihat. Walladzina amanu wa amilus solihati walal musi. Ya, musi ini maksudnya adalah orang yang melakukan kejahatan. Tak sama orang yang beriman, beramal soleh dengan orang yang berbuat kejahatan. Jadi awal tadi kita dah tanya Ustaz ya, mengapa yang buta didahulukan daripada basir? Betul. Ya, sebenarnya buta dengan basir dua-dua tak sama, okey. Ya, tak ada masalah. Cuma bila diletakkan al-a'ma ni lebih awal, kerana Allah sedang menyampaikan mesej ini kepada orang yang degil. Orang yang degil bahawa buta dengan lihat sama tak sama? Tak sama. Kamu kata bahawa basir lebih kan? Sebenarnya kamu diletakkan nombor 2 berbanding dengan orang yang beriman, beramal soleh. Pasal bila kamu melakukan keburukan, tidak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kamu adalah orang yang musik, tidak mahu bersujud, tidak mahu baca Quran, tidak mahu menyerah kepada peraturan Quran. Ini adalah musik. Masya-Allah. Orang yang berbuat sayyi'ah di dalam kehidupan. Qalilan ma tadhakkarun, tetapi rupa-rupanya sedikit yang mengambil pelajaran. Bukan tadhakkarun tapi tatadhakkarun. Ini nak kena fikir dalam sikit Ustaz ya. Maksudnya ialah apa? Bahawa bila cakap tentang buta dan orang yang melihat, itu okey. Maksudnya ada orang buta, ada orang yang melihat dalam dunia ini. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh ketika celik. Celik-celik, dua mata ada tapi tidak mahu beriman, beramal soleh. Dan kita tidak mahu orang jadi orang buta yang tidak beriman dan beramal soleh. Jadi ini dah yang dikomentar oleh Ibnu Ashur, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita hargai nikmat Al-Quran yang panduannya lengkap, menjadi rujukan sepanjang zaman. Ini yang kita lihat pada ayat 53, ya, pelajaran daripada kisah Nabi Musa. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi ujian dan minta pertolongan dengan zikir, istighfar kita, solat dan juga tasbih kita. Dan ketiga, kita meluangkan masa bertafakur alam yang dapat menguatkan dalaman kerohanian seseorang, seperti mana yang kita lihat pada ayat 57. Ini adalah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun
menyukai hamba-hambamu yang memohon pengampunan. Maka ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah ibu ayah kami ya Allah, ampunilah ibu ayah mertua kami ya Allah, pasangan kami, anak-anak kami, muslimin, muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kami kini di 10 Ramadan. 10 hari telah berlalu di bulan yang penuh barakah ini ya Allah. Bagaimanalah agaknya salat kami ya Allah? Bagaimanakah agaknya puasa kami ya Allah? Bagaimanakah agaknya infak kami, sedekah kami ya Allah? Moga-moga semuanya diterima dan diangkat oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan kami buta sedangkan kami celik ya Allah. Jangan Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang buta mata hati kami daripada Al-Quran, daripada peringatan-Mu ya Allah, daripada suruhan-Mu ya Arhamar Rahimin. Kuatkan kami ya Allah, permudahkan kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah di saat Ramadan yang penuh barakah ini ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada bulan Ramadan ini Ustaz ya, dan teruskan tuan-tuan kita bersama untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai peluang untuk kita menambah amal pada bulan Ramadan ini, sebagai bukti iman, sebagai bukti amal soleh yang kita belajar pada ayat 58 sebentar tadi. Pergi ke masjid memakai capal, Subhanallah ya, solat tarawih di bulan Ramadan. Ya. Bina iman, solehkan amal agar kita dibantu Tuhan. Allah. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. Di bibir sentiasa